A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, bersyukur banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya dapatkanlah kita bertemu pada zuhur ini, dapat kita bersama-sama meluangkan sedikit masa kita, waktu rehat kita untuk beriman seketika untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurniaan-Nya dapat kita bertemu dengan sehari lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang di mana segala amal ibadah dilipat kali gandakan. Doa-doa kita dianjurkan untuk memperbanyakkan doa agar diampunkan dan dikabulkan segala doa-doa kita, dan bulan di mana kita mengambil peluang untuk menjadi seorang yang lebih baik hari demi hari. Mudah-mudahan dengan akhirnya Ramadan kita akan terus seperti ini dalam keadaan yang baik hingga bertemu Ramadan yang akan datang. Jemaah yang dirahmati Allah, pada waktu zuhur ini saya ingin kongsikan sebuah perkongsian daripada doa yang sering kali kita baca ataupun kita dengar apabila imam membaca doa selepas solat. Doa ini adalah doa yang lazim kita dengar dan doa yang saya rasa kebanyakan daripada kita sudah pun hafal. Namun saya ingin kongsikan sedikit mutiara ilmu daripada doa ini. Ada sebahagian sudah tahu, ada sebahagian yang belum. Mari kita jadikan ia sebagai perkongsian bersama, insya-Allah. Doa yang ingin saya kongsikan adalah doa yang sering kita dengar apabila kita atau sering kita baca selepas solat, iaitu doa yang berbunyi Rabbana zalam a'udzu minasyaitonir rajim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang membawa maksud, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami, dan sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami, tak merahmati kami, nescaya kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang rugi. Ini merupakan ini merupakan doa yang dipetik daripada surah Al-A'raf ayat 23. Nah, mungkin jemaah kalau tengok kepada ayat ini, maknanya jelas dan sudah maklum apakah tujuan utama doa ini. Doa ini merupakan doa untuk kita meminta ampun kepada Allah SWT. Kita mengakui bahawa segala salah silap kita lakukan ini adalah atas sebab kecuaian kita sendiri, kekurangan kita sendiri, dan kita memohon kepada Allah SWT untuk mengampunkan kita. Kerana apa? Sekiranya Allah tak mengampunkan kita, tak merahmati kami, tak merahmati kita, maka kita ini tak ada siapa-siapa lagi, dan kita ni orang-orang yang rugi. Kalau Allah tak mengampunkan kita, siapalah kita? Tempat yang kita bergantung dah tak mengampunkan, bagaimana kita nak survive, bagaimana kita nak mengharungi cabaran hidup di dunia dan juga di akhirat? Kita menjadi orang-orang yang rugi sekiranya Allah tak mengampunkan kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi doa ini merupakan anjuran untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku, merendahkan diri bahawa kita ni memang daif, memang lemah, selalu melakukan dosa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tu sentiasa mengampunkan kita, dan kita insya-Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana kita ikhlas dalam doa kita, selagi mana kita ikhlas dalam bertaubat, kita ingin menjadi seorang yang lebih baik, insya-Allah Allah akan bantu kita, Allah ampunkan kita. Tapi pengajaran juga selainnya daripada ayat ini adalah kita cuba tengok kembali bagaimana datangnya asal usul ayat ini, sebab kenapa turunnya ayat ini, ataupun siapa yang sebenarnya berkata doa ini. Kalau kita tengok kepada sejarah ataupun kita tengok kepada tafsiran dan juga asal usul doa ini, sebenarnya doa ini merupakan doa yang dibaca oleh Nabi Adam. Ya, Nabi Adam, orang yang pertama, bapa kita, bapa kepada manusia. Nabi Adam ini memberi ataupun membaca doa ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini, kalau kita pendekkan cerita, kalau kita ingat cerita kisah tentang Nabi Adam tinggal dengan dengan isterinya Hawa, tinggal di syurga, mendekati pokok yang dilarang untuk dikati atas hasutan syaitanir rajim, hasutan iblis, termakan hasutannya didekati makanan ataupun didekati buah-buahan yang Allah SWT larang untuk mendekati. Kemudiannya apabila berlaku ni, pendekkan cerita, didekati, dan Allah SWT turunkan Nabi Adam dan juga isterinya keluar daripada syurga di dunia. Jadi Nabi Adam merasa menyesal atas kesalahan. Lepas dah melakukan kesalahan ini, Nabi Adam terus mengaku kesalahannya. Nabi Adam pun berkata doa sedemikian, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kalau kita tengok kepada ayat ini,
Nabi Adam meminta ampun kepada Allah SWT dengan segera, mengaku kesalahannya dan mengaku bahawa kalau Allah tak mengampunkan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Nah, berbeza reaksi Nabi Adam dengan orang yang ataupun makhluk yang menghasut Nabi Adam, iaitu iblis. Nah, kalau kita tengok cerita dan kita ingat kembali ke tentang peristiwa penciptaan Nabi Adam, kita sedia maklum apabila Allah SWT mencipta Adam daripada tanah, dan apabila meniupkan roh kepada Nabi Adam, dan kemudiannya Allah SWT perintah kepada seluruh penduduk-penduduk syurga untuk sujud kepada penciptaan baru yang ini, Adam. Jadi memberi penghormatan dan sujud kepada Nabi Adam. Allah SWT perintah kepada semua, termasuk malaikat, termasuk iblis dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi iblis kerana angkuh, dia merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat daripada ciptaan yang dibuat daripada tanah ini. Siapalah ciptaan anak tanah ni? Aku ni dibuat daripada api. Aku lebih berkuasa dan sebagainya. Pendekkan cerita, beliau iblis melanggar perintah Allah SWT, tidak mahu bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah SWT murka, mengeluarkannya daripada syurga. Dan pendekkan cerita, iblis dalam hal sedemikian juga telah melaksanakan satu kesalahan. Tapi perbezaannya dengan Nabi Adam yang tadi tu doa kita kongsikan tadi, iblis tak minta ampun. Iblis berkata dalam surah yang sama, kalau tadi tu ayat surah Al-A'raf ayat 23, ini pula ayat yang sebelumnya, ayat 16. Iblis berkata apa kepada Allah SWT? Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Oleh kerana-Mu ya Allah telah menyebabkan aku sesat, telah menyebabkan aku salah, maka sesungguhnya aku akan mengambil tempat untuk menghalang anak-anak Adam daripada mengambil jalan yang lurus, siratal mustaqim. Nah, perbezaan Nabi Adam di sini dan juga iblis. Nabi Adam mengaku salah, menyesal, manakala iblis pula tak mengaku salah. Tu satu hal, menyalahkan Allah pula, menyalahkan bagaikan apa? Allah itulah yang membuatkan dia salah, Allah itulah yang menyebabkan dia sesat. Jadi mereka berkata apa? Iblis kata apa? Kerana kau dah sesatkan aku, maka aku berjanji untuk sedaya upaya menyesatkan anak-anak Adam daripada jalan yang benar. Nah, perbezaan sekali jemaah dirahmati Allah, perbezaan iblis dan juga bapa kita Nabi Adam. Nabi Adam telah melaksanakan satu kesalahan, mendekati buah-buahan yang dilarang oleh Allah SWT di syurga bersama isterinya. Mendekati juga telah melaksanakan satu kesalahan, dikeluarkan daripada syurga, dijumpa di bumi dan sebagainya. Tapi Nabi Adam tidak mengatakan engkau lah yang menyesatkan aku, tidak. Nabi Adam berkata apa? Ya Allah, ampunkanlah kami. Ya Allah, kami dah menzalimi dari kami. Kerana apa? Memang Allah dah terang-terang kata jangan dekati, tapi mereka dekati. Mereka mengaku, ya Allah, kami dah bersalah, kami dah menzalimi diri kami. Sekiranya engkau tak mengampunkan kami, tak merahmati kami, nescaya kami adalah orang-orang yang rugi. Jadi kita jemaah dirahmati Allah, jadikan ini sebagai ikhtibar, sebagai satu pengajaran. Apabila kita melaksanakan satu perkataan ataupun perkara yang salah, jangan kita angkuh dengan kesalahan kita. Jangan kita menyalahi orang lain, jangan lagi kita menyalahi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita melaksanakan kesalahan kita atas salah sebab diri kita, kejahilan kita, maka kita terlaku ataupun tak sengaja, sama ada tak sengaja ataupun sengaja kerana ingkar ataupun sebagainya, kita melaksanakan kesalahan itu, dan kita sepatut mengambil tanggungjawab untuk ataupun kata orang tu dah buat salah, mesti berani kata apa? Akulah yang salah. Kerana apa? Kalau kita tak salah, tak menghinakan seseorang itu kalau dia mengatakan diri dia salah dan dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam melaksanakan satu kesalahan, tapi itu tak menghalangnya daripada meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni pula cucu-cucu kepada Nabi Adam, kita ni pula orang yang sentiasa lemah ni, tak terlepas daripada kesalahan dan dosa. Siapalah kita untuk tak mengatakan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya apa? Doa ini juga menganjurkan kita untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segera,
dan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan mengampun segala kekurangan kita selagi mana kita ingin mengaku ini salah kita, mengaku bahawa kita perlu kepada banyak bimbingan, mengaku bahawa kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita, merahmati kita, dan mudah-mudahan kita tak tergolong langsung daripada golongan-golongan orang yang rugi. Biarlah kita, dengan kita mengaku yang bahawa kita ni salah, kita meminta ampun dengan segera kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapat kemaafan dan kerahmatannya, dan kita menjadi orang-orang yang tergolong daripada golongan orang-orang yang berjaya di akhirat kelak. Dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengampun segala kekurangan kita, baik yang kecil maupun yang besar. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita memperbanyakkan amal ibadah kita, memperbanyakkan istighfar kita, memperbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi penyebab hati kita menjadi lebih bersih, amal ibadah kita menjadi bertambah, dosa-dosa kita semua menjadi suci, tak ada lagi dosa langsung insya-Allah. Dan apabila kita ditakdirkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti, mudah-mudahan yang baik itu, yang pahala tu lebih tinggi daripada dosa. Bahkan mudah-mudahan yang dosa semua tak ada, tak wujud pun dalam hati kita, tak ada dalam timbangan kita. Yang ada cuma timbangan berat amal ibadah dan istighfar dan doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Oleh itu saya rasa memadailah perkongsian saya pada waktu zuhur ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini menjadi penambahan kepada ilmu kita, menjadi penyebab kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga lebih kita faham doa-doa yang kita baca selepas doa ini. Walaupun doanya nampak macam simple, tapi sebenarnya ada banyak sejarah, ada banyak pengajaran yang di sebalik doa yang ringkas dan mudah ini. Ringkas dan mudah untuk kita hafal, bahkan dianjurkan untuk kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maka oleh itu saya rasa akhir saya memadailah perkongsian saya pada waktu zuhur ini. Mana-mana yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, mana-mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita bertemu lagi pada perkongsian akan datang. Kita akhiri tasbih kafah dengan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Stay safe, jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.